Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Kata Imam Ghazali, aku tidak bermaksud dengan iman itu bisikan jiwa dan gerak lidah dengan dua kalimah syahadat tanpa dibenarkan dengan hati. Itu pun dekat tadi dia. Dan keikhlasan. Sungguh yang demikian itu menyerupai dengan perkataan orang yang membenarkan bahawa mutiara itu lebih baik daripada manik-manik. Kerana ia tidak tahu mutiara itu selain kata-katanya saja. Adapun hakikat mutiara yang sebenarnya ia tidak tahu. Semua dia tahu apa? Dia bercakap saja. Tapi hakikat dia tak tahu. Itu dia antara benda yang membawa berkekurangan lagi. Dan orang yang membenarkan suatu seperti itu apabila ia menyukai manik-manik, kadang-kadang tidak akan ditinggalkannya lagi. Dia tidak benar keinginannya kepada mutiara. Mana-mana itu ada lagi dalam kalbi dia. Yang kita nak, dia nak buang yang lain, ambil yang berharga. Buang pandangan dia kepada makhluk, terus ke Tuhan dia. Dia orang yang membenarkan satu seperti ini apabila ia menyukai manik. Tadi dia kata manik dengan mutiara, tapi manik tu ada lagi nak. Jadi yang mencegah daripada sampai ia, mana tiada dijalani. Yang mencegah daripada dijalani, ia tiada kemahuan. Jadi yang mencegah daripada sampai ialah tiada menjalani. Dia tak masuk golongan salik. Nak sampai macam mana? Ni ada je ilmu sesat, ilmu palsu. Dia kata tarikat ni jalan Syekh, ana dah sampai. Kau baru nak jalan, aku dah sampai. Boleh ke sampai tak berjalan? Dia nak pergi Mekah ni kan, dah ambil tiket. Tak payah ambil tiket, kejap lagi sampai. Dia macam ni. Dia kena berjalan baru sampai. Kan dia tak berjalan, dia kata dia dah sampai. Siap perli pula awak, entah baru jalan, nak dah sampai. Banyak kacau ni. Ini mutamberang banyak, kedai kopi banyak. Jadi makna sini apa? Yang mencegah daripada wusul ilallah, apa dia? Tiada jalan, dia tak berjalan. Dia diam. Untuk guru bagi wirid bukan dia bawa. Dia suruh dia tahu jalan, dia diam dia. Mengaji rajin. Dia ambil tahu. Nak berjalan tidak pun ada orang belajar banyak pesen kan. Kadang sekadar ambil tahu, kadang sekadar nak tahu, bukan nak berjalan betul. Tujuan perjalanan sufi nak berjalan, nak sampai. Bila nak sampai, boleh sampai tak berjalan, kena berjalan. Berjalan tu panggil salib. Salib mana memperjalankan rohani kita. Dengan ada pemimpin dan perjalanan yang ada adab dan sebagainya, baru dia boleh sampai. Jadi sekarang yang menyegah dia daripada sampai ialah tak jalan. Dia tak jalan nak sampai. Satu. Apabila dia menyukai yang mencegah pula daripada dijalani, macam mana dia boleh tak berjalan? Ia tiada kemahuan. Dia tak minat. Kita ajak dia, nantilah dulu Syekh, nanti dulu tak minat. Itu pun satu hal juga. Dan yang mencegah daripada kemahuan sebab apa tak minat? Sebab tadi iman. Ini bahaya. Sebab dia tak ada kepercayaan yang kuat. Dengan sebab tiada iman, ialah tiada orang-orang memberi petunjuk. Tiada orang memberi petunjuk. Tiada orang-orang yang memperingati. Ini secara zahir lah. Hakikat petunjuk Allah Ta'ala ni majaz. Dan tiada ulama-ulama Allah Ta'ala yang menunjukkan perjalanannya. Tanya kampung dia ditunggu. Kampung saya kuliah setahun sekali je. Itu pun nasib-nasib dapat. Mana hutan dia duduk tu pun tak. Itu memang tak ada orang menyampai. Yang memperingatinya atas kehinaan dan kehancuran dunia. Dan besarnya serta kekalnya urusan akhirat. Jadi gambaran untuk dunia akhirat tak ada siapa yang memberi penerangan kepada dia. Bahawa dia kenal betul-betul akhirat, Masya Allah. Nak saya dia bersungguh-sungguh istiqamah dalam amal. Itu kalau banding dunia akhirat. Kalau banding makhluk dengan Tuhan itu lagi besar. Dia fokus terus kepada pencipta dia. Kemudian manusia itu lalai. Sebab nama kita pun lalai, kan? An-nas ambil kalimah apa? Nasya. Nasya yansi nisyanan. Mana apa? Lalai. Di istiqaq di kalimah tu. Nasya yansi nisyanan. Mana lalai.
Manusia ni cepat lupa. Sebab disuruh wazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin, hendaklah kamu beringat sebab beringat memberi manfaat pada orang beriman. Mana orang beriman mengambil manfaat daripada tazkirah, peringatan. Sebab nama kita selalu lalai kan. Dia dengar ceramah, dengar mengaji, sentak sikit, balikkan kena roti canai kan hudah. Besok cas balik, itulah turun naik bila tak mantap betul dia. Mana selalu dalam kelalaian, dan kelalaian ni musuh paling besar dalam perjalanan menuju ke hadrat Tuhan. Ghaflah dipanggil. Sehingga ulama memisahkan ghaflah tu macam-macam perbandingan. Ada bintang orang tidur, ada membandingkan ghaflah tu macam orang berhadas, ada yang membandingkan ghaflah tu macam orang mati pun ada. Kan? Cerita dalam Abi Madian tu. Dia pergi ziarah rumah Syekh, dia dekat je binatang kata, Tuan Syekh baru meninggal malam ni. Ikan Allah kata, kau punya pasal lambat no gitu kan. Akhirnya tahu lah, kita dah dekat, kita pergi lah. Dia pergi rumah tengok Tuan Syekh segau tengah buat kerja. Apa hal pula ni kata kan. Dia pun tanya Syekh, betul Tuan Syekh kata. Tuan Syekh pula kata betul yang binatang cakap tu. Maksud dia kita nak tahu maksud dia. Betul apa yang cakap oleh binatang, semalam aku dah mati sebab semalam aku terlalu lalai dengan Tuhan. Tu Syekh dia kata tuan, Syekh tu wali kan. Dia kata semalam memang aku rasa aku terlalu lalai. Maka tu peringatan nak tunjukkan perkhabaran kelalaian tu mendapati apa? Bi manzilatil maut, sama manzilah dengan orang mati. Bila orang mati pun tak apa, tak kata golek itu bagi terajang pun apa tak rasa. Itulah bila lalai menutup jiwa, apa dia tak rasa. Dia buat maksiat pun tak rasa, dia buat taat pun tak rasa. Orang lalai kan, macam orang tidur tak apa, tak ada kesedaran. Itu bahaya. Sebab tu suruh kita banyak zikir. Maka lalai itu terjerumus dalam nafsu syahwat. Punca manusia terjerumus, terperangkap, terikat, terbawa-bawa, dihela, dilelau oleh nafsu syahwat, mengerjakan mungkar maksiat. Punca lah lain. Dia lalai, dia tak ingat Tuhan, dia tak ingat balasan Tuhan, dia tak ingat kebesaran Tuhan, dia tak perasan Tuhan pandang dia. Dia tak perasan mana, dia tak ingat. Lalai, dia tak ingat mana balasan maksiat dia buat ni. Risiko dia amat besar. Hati jadi gelap, jadi murka Tuhan, dia laknat Tuhan. Dan sebagainya. Maka itu dia lalai, apa tu dia buat. Sebab tu lalai yang bahaya. Dia memberi peluang besar pada musuh kita, nafsu syahwat. Dan terbenam dalam laut ketiduran. Orang tidur ni macam dibenam dalam laut sebenarnya. Dan terbenam dalam laut ketiduran. Mana ketiduran, kelalaian disupakan macam orang terbenam dalam laut. Terbenam dalam perigi tu boleh tahan tenggelam. Membayangkan resiko besar, bahaya besar kelalaian. Sebab tu kata zikir, banyak zikir tu kita zikir. Zikir tu mana ingat. Zikir tu akan memotong kelalaian. Dan tidak ada pada ulama agama. Dan tidak ada pada ulama agama orang yang punya mereka itu, memperingati mereka itu yang jadi lalai. Kalau ada daripada mereka yang terbangun, nasai ia lemah daripada menjalani jalan itu kerana kebodohannya. Kalau ada pun sedar-sedar sikit, tapi mereka tak nampak jalan pun tenggelam juga. Kalau ia mencari jalan pada ulama-ulama, nasai didapatinya mereka condong kepada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu lebih menguasai dia, berpaling daripada jalan yang lurus. Lalu jadilah lemahnya kemahuan, bodohnya tentang jalan, perbicaraannya ulama-ulama dengan hawa nafsu itu menjadi sebab sepinya jalan Allah. Habis di jalan menuju Tuhan dah sepi, tak ramai orang lalu. Dari orang-orang yang berjalan padanya dah tak banyak. Lepas tu kalau kita bertengok dalam khutbah bagi Minhajul Abidin, kata satu ucapan sangat mengerikan di masa itu. Jalan ni jalan yang tak banyak lalu. Yang banyak lalu pula, yang lalu pula banyak jatuh. Yang sampai ujung sikit dan dan sampai betul-betul sampai akhir berjaya tu sikit sangat, dah tak banyak. Dia tapis, ada setengah jalan, ada tengah jalan, ada 3 suku jalan, tombang Allah. Sebab banyak kita kena berpaut dengan Allah Ta'ala. Manakala yang dicari itu tertutup pula, dia tak nampak, gelap. Dalil penunjuk tiada ada. Orang bimbing pula tak ada. Hanya hawa nafsu yang mengangan, nafsu yang penuh dengan angan kosong ni yang mencari itu lalai.
Nascaya sudah pasti terhalang, terhijab sampai kepada Allah dan tertutuplah semua jalan. Itu bahaya-bahaya daripada apa? Al-ghaflah, kelalaian. Dan kalau orang itu terbangun, Syekh Abdul Qadir Jalani di Mukasyafah Allah Ta'ala, anak murid dalam sulu tuan ni, terlupa sikit je syaitan urung ni macam lalat urung bangkai. Macam mana tu? Dia kerumun. Kalau 1 jam tak tahu. Kalau full time lalai dia dengan makhluk, itu dah habis lah nafsu syaitan kerja ni. Dan tak ada dalam kepala ni minda nak fikir agama, tak ada lagi dah. Ya, dah teruk sangat dia kerja ni. Kalau orang itu terbangun daripada dirinya sendiri atau dibangunkan oleh orang lain, beri nasihat dia, beri pandangan dia, tegur dia, dan tergerak kemahuannya pada usaha dan perniagaan akhirat, dia nak bangkit, maka sepatutnya diketahui bahawasanya ada syarat-syarat yang harus dikemukakan pada permulaan kemahuan tadi. Mana dia nak tu bagus, tapi jaga dia. Kita kena bersiap dengan syarat-syarat supaya lebih kukuh. Baginya pegangan yang harus dipegangnya, dan baginya benteng. Semua dia ketahui yang mana dia pegang betul. Kemudian ceritakan benteng dia apa dalam benda yang dia nak harung ni. Sebab banyak orang yang dengki. Apa yang dengki? Nafsu, syaitan. Cukup dengki kita berjalan dengan dia. Yang harus bentenginya supaya ia aman daripada musuh-musuh, mana selamat yang memotong di jalan. Sementara nak sampai ke destinasi, macam-macam ujian. Pak Imam saya sebut dalam minhaj banyak kan. Dia awal panggil apa? Mawan, ada yang menyekat, kawadeh yang mencederakan pula, macam-macam. Dan ada beberapa tugas yang harus diperhatikan pada waktu menjalani. Dalam kita bersuluk dalam perjalanan tu kena perhati ni. Jangan diganggu supaya tidak terhalang perjalanan dia. Kemudian syarat-syarat harus yang didahulukan pada kemahuan. Mana kita nak takadumkan. Dia ada benda yang kena takadum, ada ta'akhub. Ialah membuang tutup dan hijab. Itu penting. Syarat harus dahulu pada kemahuan nak menuju ke Tuhan, kena pastikan tutupan hijab-hijab tu bang. Membuang tutup dan hijab. Tutup hijab lah. Ini atas tafsir. Hijab bahasa Arab. Melayu dia tutup. Bila kalbi tertutup, itu azab paling besar. Tidak ada azab paling besar bila kalbi itu tutup. Hakikatul azab apa dia? An ihtajaba, huwa ihtajaba, ila dia terhijab. Wa hakikatun ni'am, hakikat nikmat apa? Al-inkishaf. Nikmat sebesar bila terbuka, dan azab sebesar-besar azab bila tertutup. Ya Tuhan tutup, dia tak buka lagi dah, habis. Terus tak kenal Tuhan, babas ni. Alhamdulillah. Itu punca pada apa tadi? Al-ghaflah, kelalaian. Bahayanya lalai, dia akan bawa ke arah itu. Kemudian sesungguhnya tidak tercapai kebenaran bagi makhluk, sebabnya ialah berlapis-lapis hijab. Dia tak dapat menerkai jalan hak yang sebenar sebab hijab terlalu banyak. Dan ada tutup pada jalan. Jalan-jalan tertutup. Itu yang sangat-sangat kita bimbangi. Kalbi itu tutup. Kalau jalan luar tertutup pun kita dah muskil. Jalan-jalan ditutup. Syekh yang balik jalan sana ditutup. Wah, mati. Yang nak jalan tu jalan tutup. Itu jalan zahir. Yang dalam batin lagi besar. Sesungguhnya tidak tercapai kebenaran mana al-haq bagi makhluk, sebab ia berlapis-lapis hijab yang ada ditutup. Firman Allah Ta'ala, waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan tutup. Waja'alna min bainihim sadda, ada penutup di hadapan dan di belakang. Lalu mereka kami tutup, sebab itu mereka tidak menampak, mereka tak nampak. Fahum la yubsirun, mereka tak ada penglihatan tentang jalan Tuhan. Sebab apa? Tutupan itu. Selalu kita baca ayat surah Yasin kan. Sebenarnya maknanya ulama Sufi tafsirkan besar tu. Bahawa hijab merupakan perkara yang sangat besar risiko dia, bala di dalam kehidupan kita. Kemudian tutup di antara murid dan kebenaran. Ada 4. Diperincikan lagi. Iaitulah harta, kemegahan, taklik,
dan maksiat. Ada yang ada. Itu hijab-hijab ni. Yang pertama dipanggil hijab harta. Ya, hijab harta baru terbuang dengan keluarnya dari hamba miliknya, sehingga tiada tinggal baginya selain sekadar yang perlu. Masa ada satu dirham yang berpaling hatinya kepada dirham itu, maka itu terikat dan terhijab daripada Allah Ta'ala. Oh, dahsyat tadi. Ini kata bagaimana kita hijab kat sini, kita tak perasan. Allah. Mana hijab harta baru terbuang. Ya. Nak dibuang hijab. Dengan apa? Keluarnya daripada harta milik. Batu yang sufi disuruh kita infak ayai. Sikit banyak tu soal lain. Ada isyarat tu. Ikhrajud dunya minal qalb. Lambang mengeluarkan dunia daripada hati. Sebab kalau tak keluar, dia duduk bersarang dalam hati hubbun dunia. Mana masuk hubbullah macam mana? Yang kedua, hijab kemegahan. Ya, baru dia terbuang. Dengan apa? Menjauhkan diri dari tempat kemegahan. Mana jangan dedahkan diri kita yang boleh menyebabkan kita dimegah-megahkan. Elak. Dengan merendahkan diri, mengutamakan menyembunyikan diri itu. Dia lebih minat dia tak dikenali daripada orang ramai, melarikan diri daripada sebab-sebab tersebut orang lain dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melarikan hati manusia daripadanya. Tanpa peringkat makro pun dibenarkan tentangnya. Sedang kita harap. Ada seorang ulama besar, wali besar, tak ada cerita dah dia. Yang tak kenal tu, dia tak isap ukur dan dia pergi kat badar dia isap ukur. Tujuan apa tu? Tu tujuan dia nak tutup supaya yang kenal dia kan. Kita nak tutup ke? Rupa satu katin beli. Itu kan tutup, tu sedut. Ada tentang ni tutup macam-macam. Setengah wali tu nak tutup dia terpandang. Dia tengok orang macam kepala, dia ambil ukur dia sedut. Dia sedut. Kau kurang sikit dia. Tu tuan dah muka syafah macam-macam. Ini ahwal-ahwal yang berlaku pada para awliyaan. Kemudian hijab taklid. Hijab taklid. Dengan apa? Meninggalkan fanatik. Ta'assub. Taklid mana apa? Kita mengikat kita dengan orang. Ta'assub. Jangan. Kepada mazhab-mazhab. Membenarkan pengertian ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Dengan pembenaran keimanan dan diusahakan pengukuhan pembenaran dengan menghilangkan setiap yang disembah selain Allah saja. Itu maksudnya. Yang paling besar disembah oleh manusia. Yang sebenar ialah kemudian dia sembah manusia ialah apa ni? Mana-mana sembah hawa nafsu. Abara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tak lihat yang Muhammad SAW mereka yang mengambil nafsu sebagai Tuhan. Itu. Penyembahan yang pada Ta'ala tapi dia sembah nafsu tak perasan. Sehingga apabila diperbuatnya demikian, nasaya terbukalah baginya hakikat ya. Apa tu? Dia Rumi bayar. Hakikat apa? Apa gazian? Bahasa Arab ada bahasa keazian? Tak ada. Bahasa Jepun pun. Ya. Hakikat kehadiran la alal munasib ni. Kehadiran kita dengan Tuhan. Tentang pengertian ya kepercayaan, mana keimanan dari polari secara taklid. Maka sepatut taklid tadi. Badan tauhid pun tak benar kita taklid, ikut-ikut. Ya, dia akan jadi ta'assub yang membabi buta. Demikian itu, dan mujahadah bersungguh-sungguh dengan amalan. Ya, mujahadah itu bil amal. Tiada dari pertengkaran mujadalah dengan lisan. Yang mana ilmu syariat dia banyak dia bergaduh dan bahas. Akhirnya bahas pula masing-masing rasa dia hebat. Kalau dia rasa menang lagi kata, dia dapat down kan dia dah jadi pula ilmu Tuhan kita nak bahas. Ya. Kita bukan nak bahas, nak mujahadah
nak membersihkan dalaman supaya sampai kepada Ta'ala. Itu yang disuruh. Kemudian kalau dimenangi oleh kefanatikan bagi akidahnya dan tidak tinggal pada jiwanya tempat yang lapang untuk orang lain. Jadi nampak dia lah. Maka yang demikian itu menjadikan ikatan dan hijab baginya. Sebab dia nampak diri dia hebat habis. Kerana tidaklah sekali-kali yang menjadi syarat bagi seorang murid menyandarkan diri kepada mazhab aliran tertentu. Ya. Bagi kita bermazhab wajib. Ya, menentukan mazhab tak wajib. Sebab semua mazhab tempat tu yang besar tu mana-mana boleh pilih. Tapi bermazhab wajib. Sebab kita bukan ahli mujtahid. Kita ahli taklid. Kita bukan mujtahid. Maka bermazhab wajib. Tapi menentu mazhab tidak wajib. Mana-mana boleh. Janjikan mazhab tu dan duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Itu mana. Kemudian satu lagi, ada pun maksiat adalah hijab. Dia panggil hijabuz zunub. Ya. Dan tidak ada yang membuangnya selain taubat. Itu je lah. Banyak mana dosa pun bila taubat habis. Kayak yauma walad ummu, macam dia bertaubat macam perut lahir perut ibu. Selain dosa yang tak ampun, syirik. Ya, dosa banyak mana pun kita tengok banyak kan orang yang dosa besar-besar sampai dah bunuh orang akhir Tuhan terima lagi. Itu maksudnya. Maksiat adalah hijab dan tidak ada yang membuangnya melainkan taubat. Yang boleh membuang dia ialah taubat, boleh mengikis dia. Keluar daripada segala perbuatan zalim, ya, menegurkan cita-cita tidak akan kembali, mana azam tak nak kembali pada maksiat tadi, dan menyatakan penyesalan terhadap apa yang telah lalu, ya, dibuktikan dengan amal salih bersungguh-sungguh. Kemudian mengembalikan harta ni, kalau ada hak orang zalim berpulang kembali kepada pemiliknya dan minta kerelaan musuh. Maknanya kita minta uzur dengan orang yang kita berkelahi supaya jadi baik. Ini semua taubat yang perlu. Bila taubat dia bersih, dia bersih, lagi senang dia berjalan ke hadirat Allah Ta'ala. Kemudian orang yang tidak membetulkan taubatnya ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khairal kalam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Yeah.